Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari ini kita pergi kepada tajuk hadis mura'atu syu'uril ghairi, menjaga perasaan orang lain, dalam muka surat buku teks muka surat 66. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi ajla an yuhzinahu. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza kuntum salasatan, apabila kamu bertiga, fala yatanaja rajulani dunal akhar, maka tidak boleh berbisik dua lelaki dunal akhar, tanpa seorang lagi, hatta takhtalitu bin nas, sehinggalah kamu bercampur ataupun bergaul dengan orang ramai, ajla an yuhzinahu, kerana perkara ini boleh menyebabkan dia merasa sedih. Okay, dalam hadis ini Bukhari letak tajuk menjaga perasaan orang lain. Apabila kita berbuat ataupun bersembang, kita ada tiga orang, maka dua orang tu tidak boleh berbisik dengan meninggal seorang, sehinggalah ketiga itu bercampur dengan orang lain. Kerana perkara ini boleh menyebabkan yang seorang lagi yang kita tinggal semasa kita berbuat dua orang itu, dia akan menyebabkan dia merasa sedih. Okay, kemudian kita tengok makna mufradat. Iza kuntum salasatan kana qad takunu tamah bimakna wujida au naqisatan bimakna sara. Okey, kana ni kadang-kadang kana ni dia akan jadi kana tamah. Jadi makna dia ialah wujida, didapati. Apabila kamu dapati tiga orang, ataupun bermakna ijtama'a, apabila berkumpul, kamu berkumpul tiga orang. Kana juga dia makna kana naqisah, bermakna sara, jadilah. Jadi kana tamah ni biasanya fa'il dia memerlukan fa'il. Tapi kalau kana naqisah, dia memerlukan kepada mubtada khabar ataupun isim dan khabar. Okay, kemudian fala yatanaja rajulani ay la yatakallamani sirran munfaridaini anhu li'anna zalika yasu'uhu. Tidak boleh berbicara secara rahsia munfaridaini, dua orang secara berasingan. Munfaridaini musanna lah, kalau jamak munfaridin. Anhu, tentangnya, li'anna zalika yasu'u, kerana perkara tersebut akan menyakitinya. Tak boleh dua orang nak bisik dengan kita tinggal yang seorang lagi. Okey, hatta takhtalitu bin nas ay yakhtalitu salasatu bighairihim wahidan kana au aksaru. Sehinggalah mereka kamu bercampur dengan orang ramai tu, maksudnya yakhtalitu as-salasatu bighairihim, bercampur tiga orang itu dengan yang lain, sama ada seorang ataupun lebih ramai. Maksudnya tiga campur seorang jadi 4 orang. Jadi kalau dia nak bisik dua orang tu, tidak. Mengapa? Kerana kawan dia seorang lagi tu sudah ada kawan dua orang lagi, ataupun lebih banyak daripada itu. Okey, ajla an yuhzinahu ay min ajla an yudayiqahu. Ajla ni asal daripada kalimah min ajli, kerana ia akan yudayiqahu, menyempitkannya. Okay.
Menyempitkannya tu maksudnya menyedihkannya lah juga. Sama juga makna yasu'uhu. Okey, kemudian kita pergi kepada mabahisul arabiyah. Ma salasatan fi qawlihi iza kuntum salasatan. Okey, salasatan ni dia nasak ala anha khabar kana. Salasatan ni dia mansub bil fathi. Salasatan ni kerana bila isim mufrad bukan maksud mufrad, maksud dia mufrad kerana salah satu tu banyak, 3, tapi bila lafaz dia lafaz mufrad, mana-mana isi lafaz mufrad dia nasab dengan fathah. Sebab itulah kita baca salah satu tu kategori isim mufrad, dan sebab tu dia jadi binasab ala annaha khabar kana. Sebagaimana kita tahu bahawa kana tu kerja dia tarfa'u isim wa tansabu khabar. Okey. Kemudian kuntum tu ialah dhamir muttasil marfu'. Ni dhamir muttasil marfu', dhamir yang bersambung dengan kuntum. Bukan. Okey, kemudian wa fi hadis Ibnu Umar iza kanu salasatan. Dalam hadis Ibnu Umar dia baca kalimah kanu. Iza kanu salasatan binasa ala khabariyah, dan boleh juga kita baca birafi. Jadi dia jadi iza kanu salasatun ala badaliyah. Jadi kanu tu adalah sifat kanu tu adalah sirah jamak muzakkar ghaib. Jadi wa tu dia jadi wa jamak tu isim kana fi mahalli raf'i lah. Okey. Dan bila kita juga boleh baca dengan salah satu iza kanu salah satu, jadi wa jamak tu dia akan jadi fa'il kepada kana, yang mana bila kita kata kana tu adalah kana tamah, yang bermaksud terkata maksud ijat tama'ah. Jadi salah satu tu dia akan jadi kepada salah satu dia akan jadi rafa' kepada badawa. Sebab bila badawa tu dia marfu', salah satu pun dia jadi marfu'. Bada kepada wa jamak. Okey. Jadi biraf'i ala bada min fa'il kana lah. Sebab kita kata kana tu kanu tu adalah kanu salah satu, kana kita baca tu adalah kana tamah. Sebagaimana kita hurai dalam makna mufradat sebelum ni, yang mana kana tu dia ada dua, kana tamah ataupun kana nakisah. Kalau kana nakisah tu kita baca salah satan. Bila kana tamah tu iza kanu salah satu biraf'i ala badaliyah, maka dia akan jadi min fi'il kana lah, kana tamah. Okey, kemudian ma la fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fala yatanaja rajulani dunal akhar. Okey. La tu dia ada dua, la nafiyah ataupun nahyah. Nafiyah tu bermaksud tidak boleh. Mana dia tidak jazam lah. Kalau la nahyah tu kerja dia jazam huruf illah tu, maka dia jadi jangan, makna dia jangan. Jadi yatanaja bil ya, dia baca bil ya, yatanaja bukan tatanaja.
Dan bi alif ba'dal jim, dengan lafaz khabar, bukan insya'i lah. Bi alif ba'dal jim, itu dia baca yatanaja, ada ya belakang tu, tu adalah alif lah. Sebab bila alif di akhir, biasanya kita tulis dua lah, sama ada dalam bentuk alif ataupun dalam bentuk ya, dipanggil alif maqsurah. Okey. Wa ma'nahu nafi, maksudnya tidak boleh. Okey. Dalam riwayat, dalam riwayat lain pun dia baca yatanaja, dia gugur alif, dia gugur alif dengan lafaz nahyi majzum, dijazamkan dia tu berhuruf ilat ba'dallah nahyah. Maknanya jazam fa'il selepasnya dia menjazakan huruf alif belakang tu, maka dibaca yatanaja. Situ dia jadi la nahyah, bermaksud janganlah. Okay, kemudian i'rab hatta takhtalitu bin nas. Hatta takhtalitu bin nas bitta ala sabil khitab. Takhtalitu, setengah pendapat bilya ala sabil ghaibah, sehingga kamu bercampur, ataupun sehingga mereka bercampur. Okey. Asal takhtalitu tu ada nun tu, takhtalituna. Jadi hatta tu amin asa, mana kerja dia tu, mana dia bila dia nun dia akan buat nun Arabi lah, takhtalitu, kemudian dia akan tambah alif situ. Sebab dia tambah alif tu untuk membezakan alif tu alif asal ataupun alif wa, untuk membezakan wa tu wa asal ataupun wa jamu. Bila dia tambah alif tu, maka kita tahulah situ adalah wa jamu. Dia panggil alif farq, alif untuk membezakan sama ada wa tu jamu ataupun wa salah. Okey. Ajla, bilam maftuha, kaza istamal malathu al-arabu bihazaf min, ay min ajli. Okey. Ajla tu biasa asalnya dia lah min ajli, tapi biasa Arab tu dia hazah, dia buat min tu, maka kita kena baca ajla. Okey, kemudian an yuhzinahu, yuhzina itu yuhzina itu baca Israel kerana amian lah, jadi daripada min hazana wa hazana, wa masdaru mu'awwal, masdar tu kita kena takwil lah, fi mahalil ja mudafun ilaih, mana mudafun ilaih kepada ajla tadilah. Daripada hazana ayuhzinahu, fa'il sulasi mazid lah. Boleh juga kita baca fa'il sulasi mujarrad, dengan makna an yahzanahu, saya berasa sedih. Okey, kita pergi kepada syarah wal bayan. Nahyu an tanaja sirran baina isnaini munfaridaini amami salis wa bayanu al-illah min zalika. Fi hadha al-hadis yanha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tanaja
وتحدث سرا بين اثنين منفردين أمام مثال ثالث لأن ذلك يحزنه ويسوءه. Jadi ilat kenapa Nabi melarang berbisik tu, kerana perkara tersebut akan yuhzinuhu wa yasu'uhu, menyakitinya. Okay. Illa iza ikhtalata salasatu bighairihim, kecuali apabila mereka bercampur tiga orang dengan orang lain. Ataupun azina lahuma bizalika, ataupun diberi izin kedua-dua tu berbuat demikian. Mana yang seorang lelaki tu yang dia tinggal tu beri izin dua orang tu berbisik, di situ dibolehkan. Sebagaimana soalan contoh, bilakah tidak haram berbisik, ataupun sebagaimana dalam soalan dalam buku teks, mahalat allati yazuju fiha tanaja, apakah keadaan yang diharuskan berbisik? Pertama, apabila bercampur tiga orang dengan yang lain, maksudnya tiga orang bercampur dengan orang ramah, ataupun dua orang itu diberi izin oleh seorang lagi. Okey, dalil, kalau dia tanya dalil berkaitan dengan izin tu, boleh ambil dalil daripada Ahmad an Nafi' an Ibnu Umar marfu'an. Marfu'an ni maksudnya daripada Rasulullah lah. Iza kuntum salasatan fala yatanaja isnani duna salis illa bi iznihi fa in zalika yuhzinhu. Apabila kamu tiga orang, maka tidak boleh berbisik dua orang tanpa yang orang yang ketiga tu, kecuali dengan izin dia. Illa bi izni sebagai syahid lah, kecuali dengan izin yang seorang lagi tu. Fa inna zalika, kerana perkara tersebut akan menyakitinya. Jadi wa illat min hadzal nahyi annal wahida iza baqiya munfaridan, bahawasanya apabila seorang ditinggalkan dia tu berseorangan, wa tanajama adahu dunahu, dan berbisik yang selain daripadanya tanpanya, jadi rubbama zanna ihtiqarahum iyyahu, kemungkinan dia menyangka mereka akan ihtiqarahum iyyahu, mereka menghina akan dia. Mi an yudkhilu fi najwahum, daripada memasukkannya dalam bisikan mereka. Au annahum yuriduna bihi ghailah au dahiyah, ataupun mereka ingin dengan dia tu, dengannya tu ghailatan au dahiyah, ia masa dengki ataupun sakit hati. Au annahum yatakallamuna anhu bisu'in, ataupun mereka berbisik, bercakap tentangnya bisu'in, dengan menyakitinya. Okey, secara kesimpulan kita tengok antara ilat-ilat, sebab-sebab kenapa Rasulullah melarang berbisik dalam hadis. Yang pertama, kerana ia akan menyakiti dia. Yang kedua, menyangka ia akan menghina dia. Dan yang ketiga, kerana mereka itu dengki ataupun sakit hati. Dan yang keempat, menyangka annahum yatakallamuna anhu, mereka bercakap tentangnya bisu'in, dengan memburuk-burukkannya ataupun menyakitinya. Okey, jadi ada 4 poin tu. Antumnya boleh pilih ambil satulah. Okey. Mata takun al-ilah nahyi ghairul mawjud. Jadi wahazal makna ma'mun. Jadi makna ini ma'mun, dia akan jadi selamat. Yang pertama, inda ikhtilati bi ghairihim, apabila bercampur dengan orang lain, ataupun wa adama ifradihi min bainil qaum bi tarkil munajat, dia tidak perseorangan di antara kaum dia tu dengan meninggalkan berbisiklah. Okey.
Al-hukmu law tanajasa salasatu duna wahid aw la asyara duna wahid. Begitu juga hukum sekiranya berbisik 3 orang tinggal seorang ataupun 10 orang tinggal seorang, tak kira lah 3 ke 4. Kalau tinggal seorang la yajuzu li'annahu qad daha an yutrakal wahid, kerana sesungguhnya dilarang tu kerana dia meninggalkan seorang tu. Li'anna makna fi tarkil jama'ah lil wahid, kerana makna meninggalnya jamaah kepada seorang tu, ramah tu lepas tu ditinggal seorang, 10 ke 4 ke 5 ke, sama juga kadar kil isnaini lil wahid, tinggalnya 2 orang terhadap seorang tu, wa mahma wujidal makna, selagi mana ada makna padanya, ulhiqa bihi fil hukmi, maka disertakan dia dengan hukum, dia termasuk dengan larangan tu. Okey, kemudian pengajaran hadis yang pertama, nahyu an Nabi SAW anit tanaji bainal isnaini amam al-akhar. Nabi SAW melarang daripada berbisik di antara 2 orang di depan yang lain ataupun yang seorang lagi. Yang kedua, mura'atu an Nabi SAW syu'ur al-akhirin. Nabi menjaga perasaan orang lain. Dan yang ketiga, ta'limu an Nabi SAW ashabahu al-adab wa husnul khulqi. Nabi mengajar kepada sahabatnya ada adab dan akhlak-akhlak yang baiklah. Kemudian contoh soalan respon terbuka. Usku arba'atan, sebut 4 daripada adab pergaulan di antara kawan, zumala ataupun di antara sahabat. Contohnya asidku fil kalam, ta'awanu bainahum, tanas bainahum, az-ziyarah indal hajat. Dan boleh jawab mana-mana jawapan yang munasabah dikira betul lah. Okey, rasa setakat tu dulu. Secara kesimpulan, hadis ini membicarakan bagaimana kita perlu menjaga perasaan orang lain dengan, walaupun dalam kaedah kita berada dalam majlis, apabila kita 3 orang, kita tidak boleh berbisik dengan meninggal seorang lagi, kerana ia akan menyakiti kawan kita tu, melainkan dia bercampur dengan orang ramai. Mana bila berbisik 2 orang pun masa tu tidak dilarang, kerana kawan dia seorang lagi tu sudah ada dia, kawan dia untuk dia berbuat ataupun bersembang. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.